Selamat datang ke channel Cukup Chong, dan hari ini Cukup Chong akan kongsikan konsep asas atau pengenalan bagi bab 2 tingkatan 4 iaitu asas nombor. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan cara macam mana kita lebih mudah untuk memahami asasnya. Selepas tu kita akan lihat beberapa contoh soalan, terutamanya macam mana kita nak senaraikan sekumpulan nombor mengikut sesuatu asas nombor. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat dahulu konsep asas bagi bab ini. Jadi selama ni kita memang gunakan asas nombor yang asas 10. Maksud asas 10 tu sebenarnya adalah kita mempunyai 10 digit yang akan digunakan bermula daripada 0 sampailah 9. Jadi apa akan berlaku apabila kita sudah guna sampai 9? Kita akan tambahkan 1 ke nilai tempat yang seterusnya menjadi 10, 11 dan kita akan ulang lagi digit ke belakang ni sampailah 19. Jadi apabila sampai 19 tu kita sudah habis guna digit pada nilai tempat 1, kita akan jadi 20. Jadi apabila kita sudah sampai 99, apa akan berlaku? Semua tahu dia akan jadi 100 kan. Jadi itulah sistem nombor yang kita sudah biasa guna, iaitu asas 10. Jadi sebenarnya matematik ni ada asas nombor yang lain. Contohnya asas 2. Jadi kalau untuk asas 2 tu, maksudnya kita hanya ada 2 digit dalam sistem nombor tu, iaitu hanya ada 0 dan 1. Jadi apabila kita sudah habis guna digit, apa akan berlaku? Kita akan tambahkan 1 ke nilai tempat seterusnya, iaitu dia akan jadi sama seperti 10 di sini. Di sini kita juga akan tulis 10, cumanya kita tidak akan bacanya sebagai 10, kita akan bacanya sebagai 1 0 asas 2. Jadi apakah nombor seterusnya pula? Kita akan isikan 1, 1. Dan disebabkan dalam asas 2 tu, kita hanya boleh gunakan 2 digit sahaja, iaitu 0 dan 1. Jadi 1, 1 ni keadaannya adalah sama seperti kita punya nombor 99. Jadi apakah nombor seterusnya? Dia akan jadi 100. Jadi di sini kita juga akan tuliskan sebagai 1 0 asas 2 macam tu. Jadi itulah maksud sebenar bagi asas nombor tu. Jadi kalau kita ada sesuatu asas, maksudnya kita hanya ada bilangan digit yang boleh digunakan bermula daripada 0. Dan kalau kita perhatikan dalam sesuatu asas nombor tu, kita tidak akan ada digit yang sama atau lebih dengan asas nombor tersebut. Contohnya kalau kita ada asas 2, dalam kita punya sistem nombor 2 tu kita tak akan ada 2. Kita hanya ada 0 dan 1. Sama juga untuk asas yang lain, iaitu 3, kita tidak akan perhatikan ada 3. 4 tak ada 4. Dan mungkin ada yang persoalkan, kenapa dalam asas 10 tu kita nampak 10? Jadi keadaan ni adalah kebetulan sahaja. Sebab kenapa? Sebab apabila kita sudah habis guna sampai 9, nombor yang seterusnya memang kita akan mulakan dengan 1 0. Sebab kenapa? Kita perlu letakkan 1 ke nilai tempat seterusnya dan kita akan mula dengan 0 yang di belakang lagi. Jadi itu adalah kebetulan. Jadi untuk asas nombor yang lain tu memang dia tak ada digit yang sama atau lebih dengan kita punya asas. Jadi begitulah konsep asasnya. Kalau anda tak faham lagi, saya boleh tunjukkan contohnya untuk asas 5 ni. Jadi apa akan berlaku kalau untuk asas 5 tu? Apabila kita sudah habis guna 5 digit yang pertama tu, kita akan dapat 1 0 1 1. Lepas tu apa berlaku? Jadi kita isikan sampailah dia ada 1 4. Jadi kita sudah habis guna 5 digit kat belakang tu. Jadi kita akan tambahkan 1 ke nilai digit atau nilai tempat yang seterusnya, iaitu jadi 2 0 seperti itu. Jadi saya percaya kebaikan pelajar apabila mula-mula belajar tu memang akan ada sedikit kesusahan untuk memahaminya. Jadi anda perlu masa untuk biasakan diri. Ingat, kalau kita ada sesuatu asas tu, maksudnya itu hanya ada berapa bilangan digit yang boleh digunakan. Contohnya asas 2 kita hanya ada 2 digit, iaitu 0 dan 1. Kalau asas 3 hanya ada 3 digit sahaja, iaitu 0 1 2. Jadi nombor yang seterusnya dia akan jadi 1 0 lah, dan kita akan isi semula ke belakang sehingga kita habis guna digit dan kita akan tambahkan 1 ke nilai tempat yang lebih besar. Jadi sama seperti kita punya konsep asas 10 tu. Cumanya asas 10 selama ni kita gunakan 0 sampai 9. Jadi untuk nombor yang lain tu atau asas nombor yang lain tu kita ada bilangan digit yang berbeza. Macam tu sahaja. Jadi seterusnya kita lihat satu contoh soalan
yang mungkin boleh dipersoalkan. Jadi contohnya, bulatkan nombor yang boleh mewakili nombor dalam asas 7. Jadi apabila kita ada asas 7 tu, maksudnya digit yang boleh gunakan tu adalah 7 digit yang pertama bermula daripada 0 sampai 6 sahaja. Jadi maksudnya, macam mana kita nak kesan pasti sesuatu nombor tu kepunyai asas 7, kita hanya perlu kesan dia hanya mempunyai 0 sampai 6 sahaja. Sekiranya nombor itu mengandungi 7 atau lebih, maka dia bukan nombor kepunyaan asas 7 ni. Jadi kita perhatikan nombor yang pertama 127. Jadi ada 7 ni, terus dia bukan kepunyaan asas 7. 236. Jadi kita perhatikan digit tu memang adalah di bawah 7. Jadi di sini ya 810, 8 ni terus out. 921 out. Lepas tu 123 ni boleh, 465 ni boleh. Jadi itulah caranya macam mana kita jawabkan soalan seperti ini. Iaitu kalau dalam sesuatu asas tu kita tak akan ada digit yang sama atau lebih daripada asas tersebut. Jadi macam tu. Jadi kita perhatikan contoh kedua pula, cara untuk senaraikan nombor dalam sesuatu asas. Jadi sebenarnya bahagian ni saya telah terangkan pada bahagian pertama, cuma yang saya ulang kembali lagi supaya semua lebih faham. Jadi dalam asas 10 ni kita ada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nombor seterusnya dia akan jadi 1 sifar. Itu 10 lah. Dan kita akan ulang kembali, isikan yang belakang ni dengan digit sifar sampai 9. Macam tu. Jadi saya isikan sampai 12 cukuplah. Jadi di sini saya hanya nak tunjukkan contoh kepada anda. Jadi untuk asas 5 pula, untuk bezakan nombor itu dengan asas 10, biasanya kita akan tuliskan asas yang kecil di tepi ni. Jadi ini adalah sifar asas 5. Jadi kita ada 5 digit yang boleh digunakan. Jadi digit kedua ni adalah 1 asas 5, 2 asas 5, 3 asas 5, 4 asas 5. Jadi kita sudah gunakan 5 digit yang pertama sudah. Jadi apabila kita nak senaraikan nombor seterusnya, apa akan berlaku? Dia akan jadi 1 sifar asas 5. Dan sekali lagi kita akan isikan nombor yang di hujung ni atau digit yang hujung ni dengan 5 digit mulai dari sifar. Jadi di sini jadi 11 asas 5, 12 asas 5, 13 asas 5, 14 asas 5, dan nombor yang seterusnya dia akan jadi 2 sifar. Kenapa macam tu? Sebab di belakang ni kita sudah habis gunakan 5 digit. Jadi apabila kita sudah habis guna 5 digit tu, kita akan tambahkan 1 ke depan dan kita akan ulang lagi belakang tu dengan sifar. Dan kalau kita nak senaraikan nombor seterusnya, dia akan jadi 21 asas 5 dan sebagainya. Jadi sampai sini saya harap semua lebih faham lah. Jadi anda boleh cuba untuk senaraikan bagi asas 3 pula. Jadi sama juga kita akan tuliskan sifar asas 3, 1 asas 3, 2 asas 3. Jadi dalam asas 3 tu kita hanya boleh gunakan 3 digit yang pertama. Jadi kita tidak akan ada nombor atau digit 3 dalam asas 3 tu. Jadi di sini nombor seterusnya jadi 1 sifar asas 3, 11 asas 3, 12 asas 3, dan sudah habis lagi digit untuk yang belakang ni. Maka kita akan tambahkan 1 ke depan, jadi 2 sifar asas 3, 21 asas 3, 22 asas 3. Jadi sekarang apa akan berlaku? Dia akan jadi 1 sifar asas 3, 1 sifar 1 asas 3, dan seterusnya. Jadi begitulah caranya macam mana kita nak senaraikan nombor bagi sesuatu asas tu. Ingat, dia akan sentiasa isikan dengan bilangan digit yang sama seperti asas. Contohnya asas 3 tu kita ada 3 digit yang boleh diisikan sahaja. Apabila kita sudah habis guna 3 digit tu, kita hanya boleh tambahkan 1 ke depan, lepas tu ulang lagi 3 digit di hujungnya. Jadi begitulah caranya. Jadi mari kita perhatikan contoh terakhir bagi video ni, iaitu lengkapkan senaraian nombor berikut. Jadi anda boleh hentikan video dan cuba dahulu sebelum dengar penerangan daripada Cikgu Chong. Jadi soalan A, 4 asas 6.
Jadi 4 asas 6 ni, asas 6 ni maksudnya kita boleh gunakan 6 digit yang pertama mula daripada sifar sampai 5 sahaja. Jadi kalau kita sudah ada 46, digit yang seterusnya atau nombor seterusnya adalah 5 asas 6. Jadi dalam asas 6 tu kita tak akan ada digit 6. Jadi maksimumnya hanya sampai 5 aja. Jadi nombor yang seterusnya dia akan jadi 1 sifar asas 6. Dan nombor seterusnya kita akan isi semula yang sifar tu dengan 1 asas 6. Macam tu. Jadi anda boleh cuba untuk B. Jadi 1 sifar asas 3 jadi 1 asas 3, 1 2 asas 3. Jadi nombor seterusnya adalah 2 sifar asas 3. Okey, kenapa yang macam tu? Sebab digit yang kita boleh gunakan tu sudah 3 digit. Anda perhatikan depan tu 1 tu kita tak perlu pedulikan lah. 1 tu memang sama aja. Yang kita isikan tu yang belakang ni sifar 1 2. Jadi kita sudah habis guna 3 digit yang pertama tu, maka kita akan isikan 1 ke depan, mula lagi dengan sifar di belakang. Jadi cara macam tu. Jadi kita lihat C pula 1 asas 2. Jadi asas 2 tu kita hanya ada 2 digit iaitu sifar dan 1 saja. Apabila dia sampai 1 sudah, jadi dia akan jadi 1 sifar asas 2. Jadi anda isikan 1 asas 2 dan seterusnya dia akan jadi 1 sifar asas 2. Jadi untuk bab ini saya percaya anda memang perlukan sedikit masa untuk biasakan diri, terutamanya apabila kita sudah biasakan diri dengan asas 10 selama ni, iaitu kita sudah biasa gunakan 10 digit iaitu daripada sifar sampai 9. Jadi apabila anda belajar ada sistem nombor yang lain tu, contohnya asas 2 tu, jadi mungkin kebaikan belajar tu perlu sedikit masa untuk biasakan diri. Ingat sahaja dalam sesuatu asas tu maksudnya adalah berapa bilangan digit yang boleh digunakan mula daripada sifar. Jadi asas 2 tu maksudnya kita boleh gunakan 2 digit pertama iaitu sifar dan 1. Maka dia tak akan ada digit yang sama seperti asas, iaitu asas 2 tu tak akan ada nombor 2 dan ke atas tu. Jadi begitulah perkongsian kali ini. Jadi saya harap semua lebih faham tentang pengenalan atau asas bagi bab 2 ni selepas dengar penerangan daripada Cikgu Chong. Jadi begitu saja perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.